Menarik 10. Bekerja di dalam studio berhawa dingin menjadi kenangan buat Muhammad Rusdi dan Fikri Muhammad Roslan yang kini perlu menahan terik matahari dalam rutin harian menguruskan kebun timun yang mula diusahakannya selepas terkesan dengan pandemik COVID-19. Rusdi mula mengusahakan kebun yang terletak di Pandan Kuantan sekitar Ogos tahun lepas setelah studio grafik dan pengiklanan yang menjadi punca rezekinya kurang mendapat sambutan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama pada Mac 2020. Namun, semua penat lelah itu berbaloi apabila hasil tuaian pertama pada Oktober tahun lepas mencecah sehingga ratusan kilogram sehari. Menariknya, menyedari ramai individu lain turut terkesan dengan pelaksanaan PKP, Rusdi turut memberikan timun percuma kepada mereka yang memerlukan, khususnya kepada peniaga makanan kecil-kecilan sebagai usaha membantu mengurangkan beban kewangan mereka. Aroma klasik daripada bahan bakar seperti tempurung dan kayu api dalam ketuhar tanah liat menyerlahkan lagi keunikan hidangan pizza yang diusahakan pasangan kembar adik-beradik di Terengganu. Pemilik Uli Cafe, Cik Nasir Cik Maidin berkata, beliau tidak menyangka sajian popular Itali itu yang diusahakan bersama abangnya Cik Basir sejak Sabtu lalu mendapat sambutan hangat pelanggan sehingga mampu terjual 100 keping dalam sehari. Menurutnya, buat masa ini terdapat 4 hidangan pizza disediakan iaitu pepperoni ayam, pepperoni daging, daging salai dan uli ayam. Nasir berkata walaupun kaedah penyediaan pizza secara tradisional agak rumit, ia memberikan satu kepuasan kerana mampu menyediakan hidangan menggunakan kaedah tradisional yang jarang diusahakan. Walau segetir manapun ujian yang datang menimpa, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tidak akan pernah luntur. Sama seperti yang dikongsikan oleh Amy Udin dalam aplikasi TikTok di mana dia terpaksa menjalani kuarantin kendiri di rumah selepas disahkan positif COVID-19. Apa yang menyedihkan, dia hanya mampu bermain dan berinteraksi dengan anak-anaknya melalui celah pintu sahaja. Pastinya situasi yang dialaminya sangat berat, tambahan pula anaknya yang kecil masih lagi menyusu. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang sebab melihat situasi yang dialami Amy. Video seorang juru foto yang banyak membantu peniaga kecil dan tular dalam media sosial telah menjadi perhatian ramai. Menerusi perkongsian seorang juru foto, Ray Law CK dalam aplikasi TikToknya, dia telah berkongsi rezeki dengan makcik menjual nasi lemak dengan membeli semua jualan makcik tersebut. Menurutnya, walaupun bukan benda yang mahal, tetapi ia sudah cukup untuk memberikan kegembiraan kepada semua. Ray Law membuktikan bahawa nilai budi seseorang itu bukan hanya datang dari agama atau bangsanya sahaja. Ia juga datang lebih-lebih lagi dari hati yang murni. Pelumba motor negara Hafiz Charin Abdullah berharap dapat kembali berlatih dalam masa terdekat selepas menjalani pembedahan mengeluarkan plat besi pada tangan kanannya baru-baru ini. Hafiz yang beraksi bersama pasukan baharunya NTSRW Racing GP pada musim ini mengakui teruja untuk memulakan latihan secara ringan seperti disarankan oleh doktor menjelang kempen Grand Prix GP Qatar 2021 di Liga Antarabangsa Losail pada 28 Mac depan. Menurut Hafiz, proses pemulihan mengambil masa selama 3 hingga 4 minggu. Keputusan untuk mengeluarkan plat besi pada tangan kanannya adalah sebagai usaha bagi memperbaiki serta mempertingkatkan prestasinya di atas litar. Hafiz menyasarkan pemulihan yang cepat supaya beliau dapat beraksi di Qatar nanti. Satu video yang memaparkan insiden di mana seekor ular menyusur tingkap sebuah bilik keluarga di Desa Batua, Indonesia telah menjadi tular di media sosial. Video tersebut memaparkan seekor ular berwarna hitam yang kelihatan seakan sedang mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Menerusi perkongsian di Makassar Info, pemilik rumah itu dikatakan hendak tidur dan menyedari terdapat seekor ular yang cuba memasuki rumahnya. Mujur tuan rumah itu menyedari awal kehadiran ular tersebut sebelum dia membuka tingkap biliknya. Ular itu berjaya ditangkap dan dialih daripada tingkap rumah berkenaan. Nasib malang menimpa seekor impala apabila ia berjaya meloloskan diri daripada dibahan buaya tetapi menjadi mangsa kepada seekor harimau bintang yang kelaparan di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. Rakaman kejadian itu bermula dengan memaparkan kejayaan impala itu melepaskan diri daripada menjadi santapan buaya sebelum dibaham pula oleh seekor harimau bintang beberapa saat kemudian.
Dalam video tersebut, impala itu dapat dilihat sedang bertungkus lumus keluar daripada rahang buaya di tebing sungai sebelum ia diheret masuk ke dalam sungai. Sejurus selepas impala itu berjaya mengeluarkan diri dari sungai dan menghembus nafas lega, seekor harimau bintang pula kelihatan sedang mengintai impala itu dari kawasan semak berdekatan. Sekurang-kurangnya 20 bungkus plastik mengandungi bangkai kucing yang berselerak di atas jalan raya mengundang simpati penduduk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Bagaimanapun, punca kematian belum dikenal pasti dan ia ditemui pertubuhan cat feeder Banjarmasin. Menurut seorang ahli cat feeder Banjarmasin, Fachur Razi, dalam satu kenyataan yang diterima oleh Tribune News, bangkai kucing itu dijumpai di kawasan Jalan Lingkaran Selatan dalam keadaan menggerikan, di mana ada yang berdarah dan ada yang patah kaki. Dilaporkan, semua bangkai kucing itu sudah ditanam tidak jauh dari lokasi penemuan bungkusan. 2 orang kanak-kanak perempuan masing-masing berusia 2 dan 3 tahun dikejarkan ke hospital di Birmingham setelah diserang seekor anjing pengawal, lapor Daily Mail. Menurut portal itu, anjing tersebut dipercayai terlepas dari premis perniagaan berhampiran sebelum menyerang kedua-duanya serta seorang wanita yang berjalan bersama mereka. Anjing itu kemudian dilaporkan telah menyeret salah seorang daripada kanak-kanak tersebut seakan-akan menggonggong patung. Susulan itu, mereka berdua mengalami kecederaan di mana mangsa berusia 3 tahun mengalami kecederaan pada tangan dan kaki akibat gigitan, manakala mangsa berusia 2 tahun mengalami calar dan kecederaan pada kaki. Pihak polis telah menangkap anjing terbabit selepas menerima laporan serangan anjing itu. Seorang wanita Amerika Syarikat, Tessica Brown, menggunakan sejenis gam kuat untuk melekatkan rambutnya bagi mengikuti gaya fashion terkini, tetapi lekatannya kekal sejak kira-kira sebulan lalu. Brown berkata dia mencuba pelbagai produk dan pelembap termasuk shampoo dan minyak kelapa untuk menyelesaikan masalah rambutnya, tetapi semua kaedah itu gagal membuahkan hasil. Ceritanya kemudian menjadi tular dengan para pengguna internet memberikan pelbagai kaedah penyelesaian berhubung situasi itu. Justru pada Selasa lalu, dia berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM60,705 yang kemungkinan besar akan digunakan untuk menjalani pembedahan plastik bagi membolehkan gadis tersebut menyelesaikan masalah rambutnya yang terlekat. Menarik 10.